Buletin Didik 16 April bersama saya Syafri Izan Wahab. Salam hormat dan salam sejahtera. Polis Diraja Malaysia PDRM memperketatkan kebenaran untuk orang ramai merentas negeri susulan kes baharu COVID-19 di negara ini yang semakin mencatatkan peningkatan. Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Seri Akril Sani Abdullah Sani berkata, situasi berkenaan memerlukan Bukit Aman mengeluarkan arahan terbaru yang berkuat kuasa semalam. Tegasnya permohonan yang dipertimbangkan bergantung kepada alasan munasabah yang dikemukakan oleh pemohon dan akan diteliti dengan lebih ketat. Setakat ini, permohonan yang dipertimbangkan tertakluk kepada 3 situasi iaitu kecemasan membabitkan ahli keluarga terdekat namun perlu dokumen sokongan, kematian serta pasangan suami isteri yang berjauhan. Arahan berkenaan sudah dikeluarkan kepada semua ketua polis negeri di seluruh negara. Tindakan polis juga dipercayai ada kaitan dengan rasa tidak puas hati orang ramai berhubung tindakan segelintir pihak yang menyalahgunakan kebenaran merentas negeri untuk tujuan lain. Ramadan baru memasuki hari keempat, tetapi dimaklumkan kira-kira 10,000 tan makanan dan plastik terbuang setiap hari. Peningkatan pembuangan bekas plastik dan makanan itu dipercayai mengancam sistem saliran iaitu peparitan dan sungai. Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, perbuatan itu dilakukan oleh penduduk setempat, peniaga pasar malam, bazar Ramadan dan kedai makan. Keadaan itu dikuatiri boleh membawa kepada pencemaran. Selain membuang bekas plastik, tegas Datuk Seri Tuan Ibrahim, kecenderungan amalan membuang makanan yang masih elok juga menjadi tabiat orang ramai dan pemilik kedai yang juga boleh menjejaskan sistem saliran dan mengakibatkan pencemaran bau di tempat tinggal. Datuk Seri Tuan Ibrahim berkata, membuang makanan yang masih elok, terutamanya di bulan Ramadan, adalah tabiat yang sepatutnya dihindari umat Islam, terutama ketika di bulan Ramadan ini. Manakala pembuangan plastik boleh menyebabkan sistem saliran tersumbat yang akan membawa kepada berlakunya banjir kilat. Sekiranya sungai dan laut dipenuhi plastik atau sisa buangan, boleh wujud pencemaran serta mengancam hidupan air. Tambahnya, penduduk dan peniaga kedai makan atau kilang sepatutnya membuang sisa makanan, plastik, barang keperluan dapur yang sudah tidak digunakan ke tempat yang disediakan seperti tong sampah yang akan dipungut oleh pekerja alam flora dan SW Corp. Katanya, pembuangan sampah secara teratur dapat membantu kerajaan mengurangkan kos kerja pembersihan sistem peparitan di bandar. Lanskap pekerjaan dijangka mengalami peralihan besar-besaran sejajar dengan transformasi negara ke arah ekonomi digital dan inisiatif revolusi industri 4.0. Justru golongan belia, khususnya lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM, perlu faham dan sedar bahawa bakat kemahiran digital mendapat permintaan tinggi dalam kalangan majikan seiring dengan usaha mereka ke arah transformasi digital. Ke arah usaha membantu golongan belia itu, Redbit Academy buat julung kalinya menawarkan kursus dan program memperkasakan kemahiran digital. Menurut Pengarah Strategi dan Inovasi Akademi tersebut, Dr. Ram Gopal Raj, program berkenaan dapat memberi peluang terutama kepada pelajar yang sedang menunggu keputusan peperiksaan untuk didedahkan kepada teknologi digital dalam masa singkat. Jika anda merupakan pemegang sijil SPM, Redbit Academy merupakan laluan alternatif bagi masa hadapan anda. Program Redbit boleh dihabiskan dalam masa kurang daripada 6 bulan dan akan memberikan anda peluang yang cerah untuk menceburi bidang profesional teknologi. Jelasnya, program tersebut direka dengan tujuan memastikan graduan menguasai kebolehan yang diperlukan oleh industri dan syarikat teknologi terkenal di seluruh rantau Asia. Antara kursus yang ditawarkan termasuk penganalisis data, perisian kejuruteraan, keselamatan cyber, pemasaran digital dan reka bentuk digital. Program itu juga terbuka kepada graduan baharu yang menerima dan berhasrat untuk meningkatkan kefahaman mengenai teknologi digital.
Perpustakaan digital Kedah di Taman Jubli Perak akan beroperasi sepenuhnya September nanti. Ketua Bahagian Pembangunan Modal Insan Pihak Berkuasa Pelaksanaan Koridor Utara NCIA, Datin Syahdi Ahmad berkata, perpustakaan yang dibangunkan dengan kos RM15 juta termasuk pembinaan bangunan baru membawa fasa baru evolusi perpustakaan kepada penduduk di negeri jelapang padi negara ini. Katanya pelbagai kemudahan disediakan di perpustakaan berkenaan termasuk tempat belajar, bilik mesyuarat dan bilik permainan ilmiah yang menggalakkan pembelajaran secara digital. Model perpustakaan digital ini diambil dari Perpustakaan Digital Pulau Pinang selaras dengan hasrat kerajaan mengurangkan jurang digital dan ilmu dalam kalangan rakyat Kedah. Selain itu, kata Datin Syahdi, ia juga menjadi pemangkin kepada penggunaan e-sumber dan e-pembelajaran dengan prasarana moden serta ruang perkembangan kreativiti dan inovasi melalui peralatan elektronik dan akses Wi-Fi. Perpustakaan digital ini juga menawarkan pengalaman pembacaan baharu kepada orang ramai dalam mengembalikan rasa ingin tahu terhadap pengetahuan dengan menggabungkan elemen ruangan kontemporari dan internet berkelajuan tinggi. Ia juga menawarkan 1 juta bahan bacaan dalam koleksi e-book dengan yuran tahunan ahli cuma RM30. Bagi pelajar dan orang kurang upaya OKU serta warga emas, yuran tahunan hanya RM15, manakala kanak-kanak RM10. Tidak menyangka usaha gigih selama ini akhirnya membawa kejayaan diidam-idamkan. Itulah kisah Muhammad Hamdi Ahmad Hakimi, pemuda yang kini menjadi inspirasi ramai apabila berjaya menjadi antara 2 pelajar Malaysia diterima untuk melanjutkan pengajian ke Universiti Harvard di Amerika Syarikat. Mengenai persiapan menuju ke Menara Gading, Muhammad Hamdi Ahmad Hakimi yang sedang menduduki A-Level di Kolej Tuanku Jaafar di Mantin Negeri Sembilan berkata, dia sudah mula berhubung dengan alumni Universiti Harvard bagi mendapatkan gambaran mengenai suasana pembelajaran serta cara hidup di perantauan. Saya juga akan mula untuk tengok kos pembelajaran di sana sebab belajar di luar negara tak murah, mahal. Tapi Alhamdulillah saya ada sponsorship ataupun beasiswa daripada Bank Negara. Pernah pergi ke Jepun untuk menyertai Japan Super Science Fair pada tahun 2017, bekas pelajar sekolah menengah sains Shah Alam itu bagaimanapun masih tidak menjangka peluang yang diterimanya ini serta teruja berita kemasukan ke universiti terbaik dunia itu. Secara jujurnya saya tak pernah terfikir pun nak pergi ke Harvard University ataupun nak apply pergi ke universiti di luar negara. Dia semua macam bila saya ada SPM, saya dapat tahu ada peluang pengajian di luar negara. So saya apply. Dan saya tak pernah terfikirlah nak pernah masuk ke apa kan, sebab dapat tahu apa itu Harvard University dengan Ivy League pun beberapa bulan sebelum melaksanakan atau membuat aplikasi. Tapi apa yang penting ialah walau tak kisahlah adik umur berapa pun, walau mana pun level yang adik tengah belajar, sama ada BT3, SPM ataupun pra-university, pastikan adik bekerja keras dan cuba yang sedaya upaya untuk dapat result yang terbaik. Tambahnya, matlamat belajar itu sendiri adalah kunci utama sebelum membuat keputusan seterusnya kerana ia dapat membantu dalam kelangsungan pengajian seorang pelajar sehingga selesai. Muhammad Hamdi dan Gerald Cheong Zi Wen adalah antara lebih 57,000 pemohonan yang terpilih untuk memasuki Universiti Harvard pada tahun 2025 nanti. Setakat semalam, 434,301 individu dalam kumpulan fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan melengkapkan 2 dos suntikan vaksin. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, bagi tempoh sama, 671,589 individu menerima dos pertama, menjadikan jumlah keseluruhan pemberian dos pertama dan kedua vaksin COVID-19 di negara kini adalah lebih 1 juta.
Dr. Adham berkata, 5 negeri menerima suntikan dos pertama vaksin tertinggi ialah Selangor dengan 93,829, diikuti Kuala Lumpur 73,266, Sarawak 67,427, Johor 63,295 dan Sabah 55,734. 5 negeri yang melengkapkan kedua-dua dos suntikan vaksin COVID-19 tertinggi setakat ini ialah Selangor membabitkan 61,662, diikuti Perak, Sabah, Kuala Lumpur dan Pahang. Sementara itu, jumlah pendaftaran untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan setakat semalam lebih 8.8 juta atau 36.40% dengan Selangor merekodkan angka tertinggi membabitkan 2.3 juta pendaftaran. Mengikut perancangan program imunisasi berkenaan, tempoh pelaksanaan fasa pertama pemberian vaksin yang bermula Februari hingga April ini membabitkan 500,000 anggota barisan hadapan termasuk petugas kesihatan. Fasa kedua dijangka bermula April hingga Ogos tahun ini membabitkan 9.4 juta penerima terdiri daripada warga emas berusia 60 tahun ke atas, penghidap penyakit kronik dan orang kurang upaya. Manakala fasa ketiga dijadual bermula Mei hingga Februari 2022 membabitkan individu 18 tahun dan ke atas dengan sasaran kira-kira 14 juta orang. Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, menawarkan harga baru bagi pas perjalanan tanpa had 1 hari dan 3 hari khas buat warga negara Malaysia. Tawaran itu hanya sah bagi perkhidmatan rel dan bas Rapid KL di Lembah Kelang. Diperkenalkan pada April 2019 dengan harga RM25 untuk sehari dan RM55 untuk 3 hari. Pas MyCity kini boleh didapati dengan harga promosi baru masing-masing hanya RM5 dan RM15. Promosi itu bermula hari ini hingga 25 Julai depan. Pas berkenaan boleh didapati di semua kaunter khidmat pelanggan Rapid KL di stesen LRT, MRT, monorail dan BRT. Pemangku Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana, Datin Nurlia Noah dalam satu kenyataan berkata, Prasarana komited dalam mendukung aspirasi kerajaan untuk meringankan beban kewangan pengguna perkhidmatan awam ketika pandemik COVID-19. Warga negara Malaysia yang ingin mendapatkan pas MyCity itu harus mempamerkan MyCard sewaktu proses pembelian di kaunter. Bulan Ramadan menjadi kelaziman kepada umat Islam untuk menggandakan amal ibadat dan kebajikan sekaligus meringankan bebanan golongan yang memerlukan. Di Perlis, kira-kira 1,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM tidak berpencen mendapat perhatian melalui bantuan kotak rezeki umat. Inisiatif berkenaan disambut baik veteran terbabit kerana bekalan makanan asas itu sedikit sebanyak dapat membantu mereka. Menurut Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran JHEV Kawasan Utara, Major Rozali Abdul Rahman, sumbangan tajahan NGO My Fund Action diagihkan secara berperingkat mengikut kawasan. Ya, memang saya amat mengharapkan supaya dengan sumbangan yang dibagi ini dapat meringankan sikit beban-beban veteran, dan kita faham veteran-veteran di negeri Perlis ni memang memerlukanlah bantuan, terutama di musim-musim pandemik COVID ni. Penyampaian bantuan dilakukan di perkarangan Pejabat Persatuan VATTBM di Kangar. Sumbangan diserahkan Ketua Projek Rezeki Umat dari My Fund Action, Muhammad Azri Abdul Jalil. Dalam ni adalah sumbangan makanan berupa, dalam tu makanan berharga lebih kurang dalam RM150. RM150 dalam anggarannya, semua makanan untuk stok sebulan. Alhamdulillah. Boleh faham pada makcik dah 2 bulan lah ni kan PKP dah tak berniaga kan.
Tidak makcik duk berjaga. Makcik duk buat kat dalam JPJ tu dengan tolong anak makcik tu tolong. Tu jelah. Lebih 30,000 VAT TBM yang berdaftar di kawasan utara melibatkan Kedah, Perlis dan Pulau Pinang. Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak di Republic Church kini dibenarkan beroperasi selepas lebih sebulan ditutup ekoran penularan pandemik COVID-19. Namun yang tidak menyeronokkan adalah kanak-kanak diwajibkan mengambil ujian saringan antigen 2 kali seminggu. Rata-rata ibu bapa menzahirkan rasa gembira apabila sektor pendidikan itu kembali dibenarkan beroperasi. Apatah lagi, lebih 130,000 kanak-kanak antara 5 dan 6 tahun akan memulakan sesi persekolahan rendah mulai September ini. Namun timbul pula isu lain apabila kanak-kanak diwajibkan menjalani ujian saringan COVID-19 sehingga 2 kali seminggu. Ve velkých korporátech všude jinde testujou, prostě stačí jeden antigenní test na 7 dní a tady ty děti budou trápit pondělí, čtvrtky, takže jako nelíbí se mi to, nesouhlasím s tím, ale dítě prostě potřebuje kolektiv, já potřebuju pracovat, je předškolák, jsem samozřejmě ráda, ta se jsem těšila strašně moc, takže... Spíš komplikace to je taková, že děti se bojí, děti mají strach, to nakonec jsme viděli. A vlastně nikdo tady nerozumíme tomu, proč nemáme jiný testy pro děti, anebo proč nemůžou testovat rodiče doma. V klidu, v pohodě, aby dítě nedostalo blok na školku, na vzdělávání. Sebelum ini, Prague turut membenarkan sekolah dibuka untuk kanak-kanak berusia sehingga 11 tahun. Sehingga kini, negara itu kekal menjadi negara kesatuan Eropah EU paling teruk terjejas dengan hampir 1.6 juta kes positif dan 30,000 kes kematian. Defense mekanisme ini ataupun helah bela diri ini adalah sesuatu yang semula jadi, yang memang ada di dalam setiap manusia untuk nak mempertahankan. Cuma bagaimana seseorang itu melahirkan helah bela diri dia. Okey, jadi ada beberapa kategori. Kategori yang paling baik sekali nombor satu adalah terima hakikat. Banyak pelajar-pelajar ataupun individu ataupun saya sebenarnya orang tua, apabila kita menghadapi situasi kita ditekan, kita dihentak, kita dihina, kita diejek ataupun diusir, ego kita, maka kita terima hakikat. Okey, kita redha. Barangkali kita akan tengok apa kesalahan kita. Kita cuba nak sedar, kita cuba nak tahu dan kita cuba nak faham. Dan apabila kita faham, kita dapat terima hakikat. Bersua kembali. Vietnam mengesahkan hanya 11 jenis sukan akan dipertandingkan pada Tamasya Sukan Para ASEAN ke-11 di Hanoi Disember nanti. Mengakui keputusan diambil atas faktor ekonomi, tuan rumah sukan SEA ke-31 itu terpaksa menolak penambahan acara yang diminta ahli gabungan. 4 jenis sukan yang dipohon oleh ahli gabungan yang terpaksa ditolak Vietnam adalah bola keranjang kerusi roda, bola sepak cerebral palsy, berbasikal dan bola tanpa duduk. Selain kesukaran dalam menyediakan venue serta kemudahan, faktor terpenting penambahan acara tidak mampu dilakukan gara-gara kekangan ekonomi. Justru 11 jenis sukan kekal dipertandingkan di Hanoi, antaranya olahraga, badminton, powerlifting, pokia, tenis berkerusi roda dan memanah. Ini kali kedua Vietnam menjadi tuan rumah Sukan Para ASEAN selepas kali pertama pada 2003 yang menyaksikan hanya 5 sukan dipertandingkan. Malaysia mempertandingkan 16 jenis sukan pada Sukan Para ASEAN Kuala Lumpur pada 2007. Namun hasrat Manila untuk mempertandingkan jumlah sukan yang sama pada 2020 tidak kesampaian apabila tamasya dibatalkan akibat pandemik COVID-19. Bola sepak Liga Eropah. Kelab Liga Perdana Inggeris terus menampilkan kehebatan tersendiri dengan kejayaan Manchester United dan Arsenal mara ke separuh akhir. Terdahulu pada saingan Liga Juara-Juara, Chelsea dan Manchester City turut melangkah ke kelompok 4 pasukan terbaik. Aksi timbal balik separuh akhir yang dijadualkan pada 29 April dan 6 Mei nanti, Manchester United berdepan kelab Serie A Roma, manakala Arsenal menentang pencabar dari La Liga Villarreal. Manchester United melangkah ke separuh akhir Liga Eropah selepas mengatasi Granada 4-0 secara agregat di Old Trafford selepas menang 2-0 pada aksi pertama di Spanyol.
Jaringan awal Edison Cavani pada minit ke-6 nyata merentap semangat Granada untuk melakukan kebangkitan. Dan pada lewat permainan, Granada terus hampa apabila Jesus Vallejo tertampan bola ke gawang sendiri. Arsenal pula garang meledak 3 gol dalam tempoh 6 minit pada babak pertama untuk mara dengan keputusan 4-0 menewaskan kelab Republic Church Slavia Prague. Nicolas Pepe, Alexander Lacazette dan Bukayo Saka muncul penjaring sebelum Lacazette meledak gol kedua peribadinya pada separuh masa kedua untuk kemenangan 5-1 secara agregat. Sementara itu, Edin Dzeko meledak gol penyamaan untuk AS Roma mencatat keputusan 1-1 menentang Ajax Amsterdam sekaligus mara dengan agregat 3-2. Melengkapkan slot 4 terbaik, kelab Sepanyol Villarreal yang mara secara agregat 3-1 menumpaskan Dinamo Zagreb 2-1 pada satu lagi aksi kedua suku akhir awal pagi tadi. Gol Villarreal disumbangkan Paco Alcacer minit ke-36 dan Gerard Moreno di minit ke-43. Manakala gol Sagohati Zagreb dijaringkan Mislav Orsic. Antara persembahan terburuk saya, itu luahan kecewa pemain nombor 1 dunia Novak Djokovic selepas tersingkir pusingan ketiga tenis Monte Carlo Masters. Djokovic tewas straight set kepada pemain Britain Daniel Evans. Selaku pemain nombor 1 dunia dengan status juara Monte Carlo 2013 dan 2015, ramalan Djokovic bakal berdepan laluan mudah nyata meleset. Sebaliknya, kawalan gelanggang kemas Daniel Evans yang juga pemain ranking ke-33 dunia dengan hantaran mengelirukan sering memerangkap Djokovic. Menang 6-4 pada set pertama, Evans tambah yakin untuk menamatkan set kedua 7-5 selepas pertarungan berlanjutan 2 jam 9 minit. Pada aksi suku akhir, Evans akan menentang pemain Belgium David Goffin. Manakala ini adalah kekalahan pertama Djokovic tahun ini selepas menjuarai terbuka Australia Februari lalu. Kayuhan menuruni kawasan Gunung Berbatu mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Syafri Izan Wahab, salam hormat dan Assalamualaikum.